Okey. Pelis tulis agama Islam aliran ahli sunnah wal jamaah. Okey? Maksud dia okeylah, tak ada masalah pun kalau kita baca satu kali, tak ada masalah pun. Kan? Agama Islam, aliran ahli sunnah wal jamaah. Okeylah, betul lah tu. Jadi 4-4 boleh. Tak nampak masalah kan? Okey, Kedah kita banding dengan negeri lain. Saya sebut di dalam video tersebut. Banding dengan video lain. Banding dengan negeri lain. Agama Islam, hukum syarak bermazhab Imam Syafi'i sebagai keutamaan. Kerana ada yang kita ikut satu mazhab, berpegang pada satu. Kemudian jika ada yang perlu, kita bolehlah ikut yang lagi 3 tu. Yang mana yang kita rasa memerlukan. Keperluan. Jika ada keperluan, barulah rujuk 3 mazhab sedia ada. Yang utamanya mazhab Syafi'i. Tapi bukanlah mesti mazhab Syafi'i. Tapi kena adalah satu daripada 4 tu. Tengok pelis tulis apa. Okey, nampak Nampak dah apakah persoalan yang saya cuba sampaikan? Dapat faham tak? Saya ulang sekali lagi. Saya bertanya, dari manakah datangnya fahaman untuk tidak tertakluk kepada satu mazhab? Untuk tak tertakluk langsung. Tak tertakluk satu mazhab pun. Okey? Nombor 2, saya tanya, dari mana datangnya pegangan untuk tidak taklid pada guru? Dari mana? Tak jawab ni sebenarnya. Kita tengok Undang-Undang Tubuh Negeri tu, Perlis dan juga Kedah. Okey, Perlis mengatakan agama Islam, okey, aliran ahli sunnah wal jamaah. Okeylah, nampak okeylah, betul lah ahli sunnah wal jamaah ada 4 mazhab. Kita tengok Kedah, agama Islam, hukum syarak, mazhab Imam Syafi'i sebagai keutamaan. Okey, jika ada keperluan barulah rujuk 3 mazhab sedia ada. Nampak dah perbezaannya. Persoalan yang timbul untuk negeri Perlis ni, Undang-Undang Tubuh Negeri, mana mazhab keutamaannya? Jadi bila tak ada tertulis mazhab keutamaan, jadi soalan dia, mana datang fahaman tak tertakluk langsung kepada mana-mana satu mazhab pun? Datang mana pemahaman ni? Itu yang saya tanya. Kefahaman bahawa langsung tak tertakluk mana-mana. Di Perlis ini, kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Full stop. Walau di negeri-negeri lain ada yang katakan ahli sunnah wal jamaah bermazhab. Kita terima semua mazhab. Kita tak tolak tu yang setengah orang tu silap. Dia ingat kita tolak mazhab. Sebenarnya kita terima semua mazhab. Adakah mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah solat terlalu tidak dapat diterima hinggakan harus ditukar ke mazhab yang lain? Terlalu daif kah? Tak boleh pakai kah mazhab Imam Syafi'i hingga nak kena tukar? Sebab seluruh Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafi'i dalam solat, dalam ibadat. Jadi perlukah nak tukar kepada mazhab lain? Itu soalan dia. Sebab terlalu teruk ke mazhab Imam Syafi'i di dalam solat ni hingga nak tukar? Kita punya 4 mazhab. Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Ini pun satu mazhab baru. Dan kita di Malaysia mengikut Imam Syafi'i. Bolehkah di Malaysia kita ikut solat atau apa-apa saja mengikut cara 3 mazhab atau imam? Kadang-kadang orang dia bercakap agama sebab dia baru pergi masjid dan kemudian dia dengar ustaz, kemudian dia rasa macam dia pandai. Bukan saya cerita kawan yang tanya ni, saya nak cerita bab lain. Kawan tanya ni pandai. Tak, tak kaitan dengan kawan tanya ni, tak betul. Dan kita rasa kita pandai, lalu kita cuba bagi komentar tentang, sebab tu tuan-tuan bila nak faham satu benda, kita kena balik pada basic dia. Tuan-tuan, nak faham agama bukan rujuk mufti. Faham agama rujuk Nabi. Mufti hanya boleh sampai apa yang Nabi kata. Kalau mufti kata, Nabi kata macam lain. Tapi saya tak apa setuju dengan pendapat tu. Jannah mufti tu. Kita kena nak tanya, zaman Nabi ni semayang, Nabi ikut mazhab mana?
Sebelum tu lah, bukan saya nak merendah mazhab. Nak bagi faham. Nabi semayang ikut mazhab mana? Ha? Nabi ikut apa yang diajar oleh Jibril. Itu betul. Siapa yang ajak Nabi semayang? Allah lah. Nabi kita sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi tuan-tuan nak semayang ni kena tengok ustaz semayang ke tengok cara Nabi semayang? Cara Nabi semayang. Tapi Nabi tak ada. Apa yang ada? Hadis-hadis Nabi. Imam-imam kesemuanya mengikut Nabi SAW. Sebenarnya bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia kemudian dah. Tu kadang-kadang orang kita sampai tak tahu tu, tak kira imam, tak kira masuk tu imam kampung dia lagi. Imam ni yang pertama Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Selepas itu ialah Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian iaitu Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu bukan nama Syafi'i. Tok nenek dia nama Syafi'i, dia nama Muhammad bin Idris. Nama dia Muhammad. Setengah orang kata, saya Imam Syafi'i kuat. Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Mazhab ni bukan 4 saja. Mazhab ni banyak. Ada mazhab Sauri, ada mazhab macam-macam. Al-Lais bin Sa'ad, macam-macam. Cuma yang masyhur 4. Ini pun kena tahu sejarah. Mazhab ni apa beza mazhab dengan Nabi? Mazhab ni dia school of thought. Macam mana apabila hadis-hadis tu ada benda yang sometimes tak clear, pandangan mazhab mungkin maksud dia macam ni. Yang ni faham maksud dia macam ni. Itu saja. Semua mereka cuba menafsirkan apa yang Nabi buat. Sahabat Nabi mazhab apa? Tak ada. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Sahabat Nabi dah 200 tahun dah. Kalau kita kata mesti semayang mengikut mazhab, habis semayang Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ikut mazhab mana? Kenyataan tu tak betul. Tapi kalau nak berpandukan kepada ajaran imam-imam mazhab, tak apalah. Bolehlah, kerana imam-imam mazhab tu salah seorang daripada ilmuwan Islam. Fas'alu ahla dzikr, tanyalah ahli ilmuwan. Mereka salah seorang daripada jaguh Islam yang hebat. 4-4 merupakan jaguh yang hebat. Dan orang yang ikut Hanafi, Hanbali pun mereka tak salah. Selagi mana mereka betul-betul ikut dalil. Jangan kita kata mayang Hanafi tak sah, mayang Hanbali tak sah. Ini kita nak kena faham. Kita nak salat, baca Al-Um, kita Imam Syafi'i, tak apa. Tapi jangan kata hanya dengan cara Imam Syafi'i saja. Kerana salat ni sama. Cuma ulama khilaf. Ada bab dia khilaf. Contoh. Imam Syafi'i kata sentuh laki perempuan yang bukan mahram, batal wuduk. Satu pendapat. Bukan dia saja kata, ada juga di kalangan para sahabat yang berpendapat demikian. Ada para ulama yang lain berpendapat tak batal. Juga ada alasan. Imam Syafi'i sebut, kerana Al-Quran sebut, aula mastumun nisa, ataupun kamu sentuh menyentuh wanita. Dan ada juga bacaan, aula mastumun nisa. Jadi itu hujah dia. Tapi ada mazhab lain, dia kata tak. Sebab aula mastumun nisa tu, boleh dipaham, sentuh menyentuh tu persetubuhan. Seperti yang dipaham dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada hadis yang mereka gunakan, iaitu Aisyah menyebut bahawa qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebahagian isteri dia, kemudian dia bangun dan dia salat. Dan ada hadis Aisyah kehilangan Nabi pada waktu malam. Dia cari Nabi, dia pegang dalam hadis Muslim. Kemudian dia dapati Nabi sujud. Fa waqa'a yadi ala qadamai mansubatain. Aku dapat tanganku terpegang kepada kedua kaki Nabi yang sedang terpacak, dia sedang sujud, wa huwa sajid, Nabi sedang sujud. Dan Nabi baca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa min mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi ila akhir. Dia pegang.
Kemudian ada hadis Aisyah beritahu Nabi, walaqad ra'aituni muttajja'atan baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dia melentang di hadapan Nabi masa Nabi sedang salat. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuma. Bila dia nak sujud, dia ramas kaki aku, kemudian aku tarik kaki. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mungkin ada berlapik. Yang lain tu kata susah kalau cium nak berlapik. Dan berbagai-bagai. Yang lain tafsir pasal masalah rawi dan seumpama. Jadi ada pandangan. Saya pergi Mekah, saya tawaf. Saya bawa isteri dan anak saya pegang tangan. Jadi orang Malaysia tengok, ni nak kena report ni, tak ikut mazhab Syafi'i. Entah nak faham macam tu tak apalah. Apa yang saya buat itu sebahagian daripada apa yang dipahami oleh para ulama. Siapa yang tak kata batal? Dah duduk biasa dah. Itu tidak ilmiah. Siapa nak kata batal? Batal lah. Siapa nak kata tak batal? Hujah. Imam-imam yang menyebut hujah. Tuan-tuan pergi ke Perlis tak kunut. Oh, teruk tak kunut dah. Aku balik mayang lain rumah. Oh, sampai teratur. Dia kata, mayang pagi ni. Tak mayang subuh. Okey tak? Depa tu mayang tapi tak kunut. Lagi teruk. Di Mekah, tengok tu imam tak kunut. Majoriti umat Islam dalam dunia ni tak kunut. Bukan saya kata salah kunut. Tapi janganlah kerana tak kunut tu jadi isu. Tak dibenarkan berceramah kerana tak kunut. Akan dibuat satu report, laporan kertas putih berhubung ustaz-ustaz yang tak kunut. Kita ni teruk sangat. Dalam hadis Nabi takbir dalam hadis. Dia hadwa mankibahi, dia bersetentangan dengan bau dia. Tak apalah ada setangan gini, ada orang tapi bersetentangan dengan bau. Ada orang dia kata, yang ni takbir apa? Atromen dengan apa tu kata? Batman apa? Dia kata tak boleh, di Malaysia tak boleh. Dia kata ada hadis, tak boleh. Di Malaysia kena ikut cara Malaysia. Ini bukan YNDB. Ini soal semayang. Ini cerita lain. Malaysia lah. Semayang tak ada lah. Malaysia je. Satu Malaysia nak kena semayang. Ibadah ini saya bukan salah mazhab. Salah hak fanatik ni. Jadi mengaji. Pasal apa ambil wuduk macam tu? Daripada kecil tu ambil. Lesen kereta pun orang duk renew. Hak kita mengaji tu cuba renew balik. Pasal apa kita ambil wuduk macam tu? Ada dalam hadis ke atau duk terbiasa macam tu? Ini yang kita maksudkan. Setengah orang macam tu. Semayang. Macam-macam cara. Ada yang macam-macam lah cara semayang ni. Takbir kita ni pun ada. Doa Allah pun ada. Sebab dia kebiasaan, dia bukan mengikut pengajian. Saya negeri ni memang membenarkan amalan mazhab Syafi'i. Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar. Tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar dan seluruh Malaysia ni dengar. Ini dia orang boleh potong pun saya nak sebut. Untuk orang lain dengar, mudah. Apabila kita sebut imam yang mulia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang kita bayangkan? Ini ada dialog saya dengan sebahagian orang. Apa yang kita bayangkan? Setengah orang ni dia tak bayang, dia ingat Imam Syafi'i ni apa. Dia bayang bila teringat Imam Syafi'i, dia teringat kunut.
Itu saja yang dia fikir tentang Imam Syafi'i. Dia teringat bismillah kuat. Itu adalah perkara yang terlalu kecil bagi kehidupan Imam Syafi'i yang besar, yang merupakan imam, ilmuwan besar, tempat rujukan umat Islam. Imam Syafi'i imam saleh, alim, jalil, nasirus sunnah, pembela sunnah. Orang kata negeri Perlis tak ikut Imam Syafi'i. Ada beberapa pandangan yang mana negeri lain pun ada yang tak ikut dan bab yang lain. Kita ikut, umpamanya selepas solat Imam Syafi'i dia tak zikir ramai dengan kuat. Imam boleh ikut, yang lain ikut yang sebaliknya. Kunut mungkin kita tak, tapi itu benda kecil. Kalaulah Imam Syafi'i itu kunut saja yang awak fikir, kecil lah imam tu. Tapi kalau awak fikir Imam Syafi'i imam jalil, yang besar, yang mulia. Kalau nak ikut dia, ikut benda-benda yang prinsipal. Imam Syafi'i tak maki orang.